Hai Mira. Cikgu macam bawa tabung je tu cikgu. Tabung apa tu? Ni adalah tabung mangsa banjir. Oh, tabung masa banjir. Ya. Betul lah cikgu. Hari tu kan sekolah kita ada beberapa murid yang terkena banjir kan cikgu? Ya, hari tu kan Syalam ditimpa banjir. Sebahagian murid kita, mereka menjadi mangsa banjir. Oh, iyalah cikgu. Maksudnya cikgu tengah membuat orang kata kutipan ya, derma kutipan ataupun sumbangan lah. Ya, untuk meringankan beban mereka. Kalau macam tu cikgu, Mira pun nak bagi sumbangan lah cikgu. Mira. RM20. Mira nak bagi sumbangan untuk meringankan beban kawan-kawan dan juga mereka yang terlibat dengan banjir. Terima kasih Mira, baik hatinya Mira. Sama-sama cikgu. Ya. Kepada semua murid-murid yang sedang menonton tahap 1 di Didik TV KPM. Apa khabar semua? Seperti biasa, anda bersama saya Syamira Nazir yang akan menemani anda semua pada hari ini. Dan untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang sangat menarik iaitu pendidikan moral untuk murid-murid tahun 3. Dan bersama dengan kita hari ini, kita ada seorang guru yang sangat berpengalaman iaitu cikgu kita, Cikgu Tipanet ataupun lebih mesra disapa dengan panggilan Cikgu Tipen. Salam sejahtera cikgu. Salam sejahtera Mira. Apa khabar cikgu? Ya, khabar baik. Apa khabar Mira? Mira pun khabar baik dan sangat teruja untuk belajar bersama-sama dengan cikgu untuk hari ini. Ya, cikgu pun seronok nak mengajar Mira dan murid-murid di rumah. Baiklah. Cikgu, hari ini bagi mata pelajaran pendidikan moral kita, tajuknya ialah Baik Hati Amalan Mulia. Apa yang dimaksudkan dengan tajuk kita hari ini, cikgu? Baik Mira. Jadi Mira dah tanya, jadi cikgu kena jawab soalan Mira. Baik. Tajuk kita amalan mulia, baik hati amalan mulia. Jadi kita tengok definisi amal baik hati. Baik ya. Silakan cikgu. Cikgu kena tengok ke bawah cikgu. Okay. Boleh? Okey. Okey. Baik, definisi baik hati. Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Seperti mana tadi Mira memberi sumbangan secara ikhlas. Itulah dimaksudkan dengan baik hati. Baik. Okey, baik cikgu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan definisi baik hati. Seperti mana yang tadi Mira beri sumbangan kepada kawan-kawan yang terkesan dengan bencana banjir. Okey, dan Mira yakin banyak lagi perkongsian daripada Cikgu Tipen dengan apa yang dimaksudkan baik hati amalan mulia ni. Tapi kawan-kawan, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Badan kerajaan yang berperanan dalam pengurusan bencana negara ialah Agensi Pengurusan Bencana Negara atau dikenali sebagai NADMA, National Disaster Management Agency. Didik TV KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM di mana hari ini mata pelajaran kita ialah pendidikan moral untuk murid-murid tahun 3. Dan untuk segmen kali ini bersama dengan kita Cikgu Tipen akan kongsikan pula jenis bantuan kepada warga sekolah. Apa tu cikgu jenis bantuannya? Silakan cikgu. Ya Mira. Okey, tadi kita dah tengok tajuk dia. Sekarang kita fokus kepada standard pembelajarannya iaitu menyenaraikan jenis bantuan yang boleh diberi kepada warga sekolah. Jadi, yang pertama, okey, kita ada 3 jenis bantuan. Yang pertama, wang. Yang kedua, tenaga. Dan yang ketiga adalah sokongan. Okey, dari segi wang, contohnya kawan tidak bawa wang saku ke sekolah. Jadi, kita boleh bantu dia memberi duit. Okey, contohnya lah. Okey, selain itu, kita beri tenaga. Contohnya, sekolah mengadakan aktiviti gotong royong, kita boleh melibatkan diri dan memberi sokongan tenaga. Dan seterusnya, kita ada sokongan
moral. Yang sokongan moral adalah apabila kawan kita yang mengalami kesukaran dalam mata pelajaran, kita boleh membantunya. Jadi kita memberikan sokongan moral kepadanya. Selain itu, kita juga ada jenis bantuan yang lain. Contohnya bantuan pakaian, bantuan makanan. Tetapi dua-duanya kita boleh kategorikan di bawah wang. Kita boleh beli dan beri kepada rakan-rakan kita dan warga sekolah. Baik ya, Mira? Baik, saya teruskan. Cara membantu. Baik ya. Kita fokus pada cara membantu pula, iaitu standard pembelajaran 2.2, mengenal pasti cara membantu warga sekolah. Membantu rakan yang memerlukan, membantu tanpa mengharapkan balasan. Yang itu pentinglah. Okay, kita perlu membantu tanpa mengharapkan balasan. Baik ya. Membantu guru mengangkat buku ke bilik guru. Ini biasa kita buatlah. Masa kecil yang Mira ada buat tak benda ni? Saya buat, cikgu. Saya tunggu cikgu saya dekat parking kereta tu nak tolong cikgu angkat buku. Oh, Mira ni sangat baik hatilah. Okey ya. Seterusnya, membantu rakan mengemas buku di perpustakaan. Ini pun kita suka buatlah. Okey. Murid-murid sekolah dia suka membantu rakan mengemas perpustakaan, buku di perpustakaan. Terusnya, membantu rakan mengemas kelas. Okey, kita ada timetable, okey, ataupun kita ada jadual bertugas di kelas masing-masing. Jadi, apabila time kita membantulah rakan kelas yang sedang membuat kerja. Seterusnya, memberikan bantuan kepada rakan yang mengalami kecederaan. Inilah saya sebut tadi tu. Kita memberi sokongan. Apabila rakan mengalami kecederaan, ini pentinglah kita memberi rawatan. Okey, first aid. Okey, betul okey, baik. Membeli makanan untuk rakan yang tidak bawa wang saku. Ini pun cikgu dah bagi tahu dah tadi. Okey, ataupun kita boleh berkongsi makan. Contohnya kita bawa bekal, kita boleh kongsi dengan murid-murid. Okey, ataupun rakan-rakan kita lah. Baik, baik, cikgu nak uji Mira boleh? Boleh, cikgu. Boleh ya? Okey, boleh senaraikan jenis bantuan yang boleh diberi kepada warga sekolah. Wah, kawan-kawan, jenis bantuan yang boleh diberi kepada warga sekolah. Tak silap Mira ada 3 jenis bantuan tadi yang cikgu Tipen dah terangkan. Baiklah, Mira akan tulis jawapan cikgu. Ya, dalam peta yang cikgu beri tu, peta minda yang cikgu beri. Baiklah, macam tu. Ada 3. Kita ada wang, kemudian kita ada sokongan dan juga tenaga. Tepat sekali Mira. Tahniah. Saya angkat dulu jawapan saya tunjuk kepada kawan-kawan dekat rumah. Wah, tahniah Mira. Betul ke cikgu? Tepat sekali. Yeay, betul. Cikgu bagi 10 markah untuk Mira. 10 markah. Baiklah cikgu Tipen. Baik, seterusnya. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak uji juga. Okey. Cikgu bagi satu situasi. Okey, cikgu bagi satu situasi. Cikgu nak uji, Mira boleh jawab tak? Okey, contohnya. Okey, kamu ternampak Damiah sedang sakit perut di dalam kelas. Baik, bagaimanakah kamu patut membantu Damiah? Okey, sebagai murid tahun 3, sebagai seorang murid tahun 3, bagaimanakah anda dapat membantu Damiah? Dia sedang sakit perut ni. Macam mana Mira? Okey, kalau macam tu Mira jawab di sebelah sini boleh cikgu? Boleh. Silakan Mira. Macam tu Mira akan bergerak di sebelah sini untuk Mira lengkapkan jadual cara membantu warga sekolah ataupun cara membantu Damiah tadi kan cikgu? Ya, Damiah. Okey, saya patut langkah pertama Mira yakin jawapannya ialah saya kena laporkan kepada guru pendidikan kesihatan cikgu. Laporkan kepada guru pendidikan kesihatan. Ya, boleh terima. Boleh terima. Kalau boleh terima, Mira akan tampalkan di nombor 1. Okey. Lepas dah laporkan kepada guru, apa lagi yang kita kena buat ni kawan-kawan? Kesian Damiah. Damiah sakit perut. Kalau guru kesihatan tak ada, mungkin kita boleh laporkan kepada pengawas sekolah cikgu? Ya, boleh. Kita boleh laporkan kepada pengawas sekolah. Okey, saya tampal cikgu Ya. Laporkan kepada pengawas sekolah untuk nombor 2. Nombor 3.
Saya akan tolong bawa Damia ke tandas. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Okey. Sebab Dania sakit perut kan, jadi kita Ya. bawa dia ke tandas. Saya tampal di sini, cikgu. Di nombor 3. Dan yang terakhir sekali, saya akan laporkan kepada guru kelas. Ya, betul. Betul, cikgu? Betul. Kalau boleh kita laporkan kepada guru kelas tu, pertamalah kita letak dia langkah pertama. Kita janganlah jadi doktor, kita beri ubat pula. Kan? Okey, tapi kalau saya buat macam ni, masih betul ke cikgu jawapan saya? Masih betul. Boleh diterima. Baik. Okey. Saya dapat ganjaran tak, cikgu? Ya, dapat ganjaran. Okey, cikgu nak beri Mira. Okey, cikgu nak beri Mira 5 bintang. Okey, cikgu nak beri Mira 5 bintang. Yeay! 5 bintang untuk Mira dan juga kawan-kawan di rumah. Baik, terima kasih Cikgu Tipen Okey, atas ganjaran sama-sama, Mira. tersebut. Kalau macam tu, kita berhenti berehat seketika, Cikgu. Boleh? Saya nak bawa Damia ke tandas ni. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di slot tahap 1. Tahukah murid-murid, baik hati bermaksud suka menolong, mudah simpati dan pengasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot tahap 1 di Didik TV KPM di mana hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral, baik hati, amalan mulia. Bersama dengan kita ada Cikgu Tipen. Baiklah Cikgu, di segmen kali ini apa yang Cikgu nak kongsikan kepada Mira dan kawan-kawan yang berada di rumah? Silakan Cikgu. Ya, baik Mira. Soalan yang bagus. Okey, jadi cikgu nak fokus pada standard pembelajaran 2.3 iaitu menjelaskan kepentingan bersikap ikhlas membantu warga sekolah. Jadi apa kepentingan dia? Mari kita lihat. Baik, sebelum itu, okey, kepentingan itu terpulang pada jawapan Mira. Okey, kalau Mira dapat jawab, kita dapatlah kepentingan yang betul. Cikgu nak uji. Boleh. Baik. Jadi ini situasinya. Amir mendapat ramai. Okey, kerana sikapnya yang sering membantu warga sekolah. Kalau kerana sikapnya yang sering membantu warga sekolah, jadi Amir mendapat ramai rakan, Cikgu. Bukan musuh ya? Bukan. Bukan. Baik. Betul tak, Cikgu? Kita cek. Okey, baik. Cikgu cek jawapan betul tu. Dapat ramai rakan, Cikgu. Ya, dapat ramai rakan. Itulah, kita Okey. baik ramai orang sayang macam Ya, tu. betul. Okey. Terusnya, Pravina oleh semua guru dan rakan-rakannya kerana dia seorang yang baik hati. Baik. Dibenci atau disayangi? Kalau dia seorang yang baik hati, pastinya dia akan disayangi. Baik, cikgu cek jawapan dia. Betul tak? Baik, betul. Betul. Okey. Disayangi. Situasi seterusnya. David menjadi seorang murid yang kerana dia sering mengamalkan nilai baik hati terhadap warga sekolah. Baik. Menjadi murid yang bertanggungjawab atau malas? Okey. Kalau macam ni, kawan-kawan, cuba kita fikir sama-sama jawapan dia. Apa ya? Kalau menjadi seorang murid yang tepat kosong, dia mengamalkan nilai baik hati. Kalau dia mengamalkan nilai baik hati, pastinya David ialah seorang murid yang bertanggungjawab, Cikgu. Bertanggungjawab ya? Bukan malas? Bukan. Baik, cikgu cek jawapan dia. Baik, tepat sekali. Bertanggungjawab. Tahniah Mira. Tiga-tiga situasi pun betul ya? Baik. Seterusnya, nilai baik hati dapat tempat kosong hubungan silaturahim antara warga sekolah. Baik, merenggangkan ataupun mengeratkan hubungan. Kalau nilai baik hati ni pastinya dapat mengeratkan hubungan, Cikgu. Mengeratkan hubungan. Baik. Betul. Betul. Betul sekali. Okey, baik. Betul. Jadi
Nilai baik hati dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Baik, jadi kita belajar 4 kepentingan tadi. Okey, menjadi murid yang bertanggungjawab, mengeratkan hubungan silaturahim. Baik, lagi selain itu kita juga dapat menjadi contoh teladan kepada orang lain. Betul. Dapat meringankan beban orang lain. Mengambil bahagian dalam kesusahan orang lain. Dia ada banyak ni. Sebenarnya baik hati ni kita dapat banyak kepentingan manfaat. Betul. Baik. Baik, Okey, cikgu. baik. Kepentingan dah habis dah. Okey, jadi cikgu nak lagi uji lagi. Okey, cikgu nak uji lagi. Okey, sebagai aktiviti pengukuhan. Baik, cikgu bagi situasi lagi. Okey, di sini cikgu nak perkenalkan satu permainan. Okey, permainan lontar dadu. Okey, lontar dadu bantu ikhlas. Okey, jadi bagaimana? Okey, cikgu akan lontar dadu ini dan Mira akan bergerak pada stesyennya. Boleh. Dan setiap stesen ada satu situasi. Dan itu adalah kad jawapannya. Di mana stesen 1 dan cara dia, kepentingan, perasaan. Jadi Mira kena jawab kepentingan dia. Boleh, cikgu? Boleh? Boleh. Okey, contohnya yang pertama. Situasinya adalah rakan kamu kehilangan wang saku. Jadi cara dia meminjamkan wang. Dan kepentingannya rakan dapat makan di kantin. Dan perasaan pula Gembira. apabila membantu orang secara ikhlas. Baik. Cikgu akan lontar dulu ya. Boleh, cikgu? Okey. Okey, nombor 3. Baik, kamu ternampak seorang budak tahun 1 menangis kerana tidak jumpa kelasnya. Baik, apakah cara yang kita boleh bantu dia? Okey, baik. Caranya adalah memujuk budak tersebut dan membantu bawa ke kelasnya. Kelas. Jadi kepentingannya apa, Mira? Okey. Mira fikir itu apa? Kawan-kawan, ini kita kena fikir sama-sama. Apa kepentingan kalau kita dapat pujuk pelajar tersebut dan bawanya ke kelas? Pastinya murid tersebut dapat mengikuti PDPR. PDPR, Cikgu. betul. PDP, bukan PDPR ya. PDP. PDP. Maafkan saya. Okey. Murid Dapat mengikuti PDP. 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 Baik. Okey. Okey. Betul tak, cikgu? Jawapan saya. Betul. Murid dapat mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Itulah dimaksudkan dengan PDP. Ya, okey. Baik. Bagaimana pula dengan perasaan, cikgu? Perasaan. Apabila kamu dapat menolong murid tahun 1, apa kamu akan rasa? Saya akan rasa gembira. Ya, betul. Gembira. Ataupun bangga pun boleh. Sebab kita dapat membantu murid tahun 1. Betul. Okey. Baik, cikgu lontar ya. Lontar dadu. Okey. Okey, nombor 1. Nombor 1 dah jawab dah. Nombor 1 dah jawab. Okey. Kita Nombor tengok. 3. Nombor 3 pun dah jawab dah. Kita tengok nombor Okey, mana kita yang tengok. kena. Nombor 2. Nombor 2. Baik. Okey. Okey, nombor 2. Baik. Untuk soalan nombor 2. Baik. Soalannya, guru sedang mengemaskan peralatan sukan di padang. Jadi apakah tindakan kamu? Jadi caranya adalah membantu guru mengemaskan peralatan. Jadi kepentingannya, apa kepentingan dia kalau kita bantu guru? Okey. Tadi cikgu Tipen dah terangkan kalau kita membantu guru kita, kepentingannya kita dapat meringankan beban guru. Betul? Okey. Meringankan beban guru. Bagus. Okey, ataupun dapat meringankan kerja guru. Ya. Okey, kalau macam tu Mira tulis di sini, meringankan Kerja guru. kerja guru. Dan kita juga dapat menjalinkan hubungan mesra bersama guru. Betul. Baik. Dan untuk perasaannya, Rasanya, pasti rasanya murid akan rasa gembira. ya, gembira. Okey, membantu guru rasa gembira, puas hati. Betul. Okey cikgu, lagi satu soalan. Okey, lagi satu soalan. Baik ya. Jadi, cikgu rasa kita dapatlah nombor 3 ni je. Nombor satu nombor 1. pun sudah. Lagi nombor berapa lagi? Terbalik. Alamak, Nombor 3 lagi. Kita tengok. Cikgu nak nombor 5 lah. Nombor 5 atau nombor... Yeay, nombor 5. Nombor 5. Baik. Soalannya, okey. Memberi sumbangan kepada rakan. Okey, apa dia? Okey, ketua murid mengedarkan tabung mangsa
tak nak runtuh. Apakah tindakan kamu? Jadi caranya adalah kita memberi sumbangan wang, kepentingan dia pula. Apa yang kepentingannya? Kepentingannya ialah dapat meringankan beban mereka. Boleh tak cikgu? Boleh dapat meringankan beban mereka. Satu saya tulis meringankan beban. Okey. Dan untuk perasaannya, kalau tadi gembira, kali ini kita akan rasa bangga. Bangga. Boleh. Boleh Okey, juga, bangga. Boleh. Kita akan Bangga, rasa puas hati. Boleh. Bangga dengan diri kita. Baik. Baik. Jadi cikgu, macam mana penilaian untuk saya pada hari ini cikgu? Oh, cikgu rasa amat puas hati. Okey, sebab objektif pada pembelajaran hari ini adalah berjaya sebab Mi dah dapat jawab cara membantu, kepentingan membantu. Okey? Jadi cikgu rasa objektif kita pada hari ini tercapai. Tercapai. Wah, tanya kawan-kawan semua. Baik, cikgu. Kalau kawan-kawan di rumah yang sedang menonton sekarang nak dapatkan bahan ataupun rujukan bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber tersebut, cikgu? Baik. Murid-murid yang berada di rumah boleh dapatkan sumber di Sumberku. Di Sumberku ataupun di buku teks pun ada aktiviti pengukuhan. Ya, Di baik. bawah nilai baik hati. Ingat tu kawan-kawan, baik hati merupakan satu amalan yang mulia. Jadi anda semua haruslah menjadi seorang murid ataupun anak ataupun rakan yang baik hati terhadap insan di sekeliling. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tipen atas perkongsian terima ilmu kasih. pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.